Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang 30 Januari 2022. Para penerima wang bantuan pembelian barangan keperluan monsun Timur Laut MTL melahirkan rasa lega dengan bantuan yang diterima. Salah seorang penerima, Puan Junainah Mat Nasib 47 tahun dari Taman Kerayong Indah di sini, melahirkan rasa lega dengan wang bantuan sebanyak RM2,500 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Manakala seorang lagi penerima bantuan, Puan Maizura Muhammad Taib 53 tahun dari Kuala Triang melahirkan penghargaan yang tidak terhingga kepada kerajaan. Bagi Encik Baharudin Muhammad 60 tahun dari Kampung Guai pula, bantuan ini dapat mengurangkan beban dan kerugian yang ditanggung akibat bencana banjir. Sebanyak 1,157 penerima bantuan wang bantuan pembelian barangan keperluan MTL menerima RM2,500 yang mula diberikan kepada penerima terjejas banjir di daerah Bera yang merupakan penerima pertama bantuan ini. Bantuan wang berkenaan disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada majlis penyerahan wang bantuan pembelian barangan keperluan MTL 2021-2022 daerah Bera di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera hari ini. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Guai Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman dan Pegawai Daerah Bera Yang Hormat Datuk Zaman Azam Muhammad Sarif atau Ahmad. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berkata, kerajaan memutuskan untuk memberi wang bantuan ini dalam bentuk wang tunai bagi memudahkan para penerima untuk menggunakan wang tersebut mengikut keperluan masing-masing. Saya mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang baik kepada Menteri Besar dan Perdana Menteri supaya dapat mentadbir negara dengan berjaya. Itu luahan Encik Abdul Rahim Abdul Hamid, 55 tahun, Kampung Temai Hulu di Pekan, selepas menerima sumbangan bantuan wang ihsan BWI daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Pahang semalam. Rata-rata mereka yang ditemui selepas menerima BWI meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang sentiasa mengambil berat dan memahami susah payah kehidupan mereka yang mengalami kerosakan pada rumah dan harta benda akibat banjir yang melanda baru-baru ini. Menurut Encik Abdul Rahim, usaha Kerajaan Pusat dan Kerajaan Pahang yang memberi BWI ini kepada mangsa banjir amat memberi kesan mendalam kepada mereka yang terlibat dan terkesan akibat bencana itu. Sementara itu, Ahmad Sulaiman 83 tahun dari Kampung Aceh Pekan memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, memohon semoga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang diberi kesihatan yang baik dan terus dipermudahkan dalam segala urusan mentadbir negara dan negeri Pahang. Bagi Asri Muhammad 56 tahun dari Pulau Keladi Pekan, memuji usaha murni oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selaku Ketua Kerajaan Pahang yang juga mengumumkan pengecualian pembayaran bil air selama 3 bulan bagi penduduk yang terlibat di kawasan terjejas banjir. Katanya, usaha itu amat bermakna kepada mangsa banjir di negeri ini yang mengalami kerugian teruk akibat banjir. Untuk makluman, lebih 4,000 mangsa banjir di daerah Pekan terlibat menerima BWI termasuk 3,205 KIR yang tidak berpindah ke PPS dengan peruntukan keseluruhan berjumlah hampir RM6 juta. Setiap mangsa banjir menerima sumbangan BWI berjumlah RM1,500 iaitu RM500 dari kerajaan negeri dan RM1,000 dari kerajaan persekutuan. Sebanyak 19 kes positif COVID-19 berkaitan varian Omicron telah direkodkan di negeri ini melibatkan 5 daerah setakat Jumaat lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang berbahagia Datuk Dr. Noor Azimi Yunus berkata, sebahagian besar kes positif dengan varian Omicron ini melibatkan jemaah yang pulang daripada menunaikan umrah. Katanya ia melibatkan daerah Jerantuk dengan 5 kes, 7 kes di Kuantan, 2 kes di Rompin, 4 kes di Temeloh dan 1 kes di Bentong. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas operasi bersepadu Mega Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dalam kurungan Akta 342, Akta Makanan 1983
dan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 di daerah ini. Tambah beliau lagi, sebanyak 15 kluster pendidikan turut direkodkan setakat ini melibatkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pendidikan di negeri ini. Beliau berkata antara faktor utama kluster pendidikan berlaku antaranya adalah ketiadaan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang di kawasan terlibat. Program Jangan Buang, Ini Wang. Anjuran Majlis Bandaraya Kuantan MBK berjaya mengutip barangan kita semula dengan 1,274 kg pada Januari 2022. Datuk Bandar MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, program seumpama ini diadakan sebanyak 2 kali pada setiap bulan bagi menyediakan ruang kepada orang awam yang ingin mengitar semula barangan yang sudah tidak boleh digunakan. Katanya inisiatif oleh MBK ini dapat menyediakan ruang kepada mereka mengitar semula barangan, malah ditukar kepada wang dan usaha ini juga sekaligus dapat mencegah tempat pembiakan nyamuk Aedes yang boleh mengakibatkan demam denggi. Beliau berkata program Jangan Buang Ini Wang ini akan diadakan pada setiap minggu ketiga bertempat di UTC Kuantan dan minggu keempat di Pekarangan Dewan Utama Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Bagi program ini, MBK menerima barangan seperti besi, plastik, kertas, e-waste, minyak masak terpakai, dakwat dan tin besi. Pihaknya juga mensasarkan peningkatan dalam pengumpulan barangan kita semula di daerah Kuantan pada 2022 berbanding tahun lalu memandangkan sepanjang 2021 seluruh negara terikat dengan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.